Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين. باب الأوامر الداخلة على المبتدأ والخبر وهي كان وأخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتها فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما انفك وما فتئ وما برها وما دام وما تصرف منها له كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا. Jadi yang pertama ialah amil yang masuk yang yang pertama kana wa akhwatuha, yang kedua inna wa akhwatuha, yang ketiga zanna wa akhwatuha. Ini dipanggil amil nawasikh. Nawasikhul mubtada' wal khabar, iaitu amil-amil yang masuk kepada mubtada' dan khabar dan dia meruntuhkan keadaan mubtada' dan khabar secara hukum. Jadi nawasikhul mubtada' wal khabar iaitu amil yang menasakhkan, amil yang meruntuhkan mubtada' dan khabar. Maksudnya kalau masuk amil ini, mubtada' dan khabar itu tidak lagi berada pada hukum yang asal. Hukum yang asal mubtada' rafa'. Hukum yang asal khabar itu rafa'. Maka apabila dimasukkan akan mubtada' tersebut kana ataupun inna ataupun zanna, maka mubtada' dan khabar tersebut akan berubah. Kalau masuk kana, berarti khabarnya itu menjadi nasab. Kalau masuk inna, mubtada'nya itu menjadi nasab. Kalau masuk zanna, kedua-duanya itu menjadi nasab. Itulah yang dikatakan bab awamil an-nawasikh. Hadzal bab mun'aqidun lil awamil ad-dakhilati 'ala mubtada' wal khabar. Bab ini terakad bagi amil yang masuk kepada mubtada' dan khabar. Fataghayyarahuma, maka dia mengubahkan mubtada' dan khabar wa tansikhu hukmahuma as-sabiq, dan dia menghilangkan hukum keduanya, iaitu hukum bagi mubtada' dan khabar yang telah terdahulu, iaitu rafa'. Hukum mubtada' rafa', khabar pun hukumnya rafa'. Walihadza tusamma bin nawasikh, kerana inilah dia dinamakan nawasikh. Nawasikh ini amil yang meruntuhkan, menghilangkan kedudukan ataupun hukum asal bagi mubtada'. Nahu contoh yang pertama kana, yang pertama adalah contohnya kana Zaidun qa'iman. Contoh yang kedua inna. Contoh yang kedua inna Zaidan qa'imun.
Kalau masuk kana, khabar nasab. Kalau masuk inna, isim itu, mubtada itu nasab. Mubtada nasab dan dia menjadi isim. Mubtada nasab dan dia menjadi isim inna. Kalau kana, khabar itu nasab, mansub, dia menjadi isim, menjadi khabar kana. Wa dhanna wa akhwatuha annahu dhanantu Zaidan qa'iman. Dhanantu Zaidan qa'iman. Mubtada dan khabar itu kedua-duanya menjadi maf'ul. Zaidan asalnya mubtada menjadi maf'ul. Yang pertama maf'ulul awal, qa'iman maf'ulus tsani, maf'ul yang kedua. Khabar itu menjadi maf'ul yang kedua, mubtada itu menjadi maf'ul yang pertama. Okey, fa amma kana wa akhwatuha, maka adapun kana dan saudaranya, fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Maka sesungguhnya dia merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Dia menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Wa hiya kana, yang pertama kana. Contoh kana Allahu ghafurur rahimah. I'rab dia apa? Kana tu fi'il madhi min af'alin naqis. Baik, jadi bila kita sebut kana ni dia ada tiga. Yang pertama kana naqis, yang kedua kana tam, yang ketiga kana ziyadah. Kana naqis, kana tam dan kana ziyadah. Yang dibicarakan di sini ialah kana naqis. Yang dia masuk kepada yang menjadi amil nawasikh mubtada wal khabar ialah kana naqis. Kana naqis. Ada kana tam. Kana naqis dan tam, apa beza dia? Cuba jawab tengok. Apa beza kana naqis dan tam? Kalau kana naqis, dia macam kana yang disebutkan kat sini lah, merofakkan isim kana dan menasabkan khabar kana. Dia digelarkan naqis sebab dia tak boleh ditasrifkan sepenuhnya. Maksudnya dia tak ada masdar. Dia tak boleh ditasrifkan sepenuhnya. Dia tak ada apa? Isim fa'il dia semua. Dia ada fi'il madhi mudhari' amah dengan masdar macam kaunan. Lepas tu kalau kana ziyadah, kana tu sebenarnya sebagai tambahan tapi dia tak ada amil pun. Dia tak efek, dia tak apa mempengaruhi kalimat selepasnya. Tidak beramal. Tidak beramal. Kana tam Wah ni kok audio. Nampak apa Ustaz? muka. Kana tam saya tak tahu Ustaz. Okay. Yang pertama kana naqis. Kana nafi, kana naqis ni isma wa tansibul khabar. Ini nasab khabar kana naqis. Yang kedua kana tam. Kana tam ni marafa' fa'il. Kana tam ni marafa' fa'il je. Marafa' fa'il. Kana ziyadah tidak beramal. Kana ziyadah ataupun zaidah tidak beramal. Kana naqis tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Kana tam tarfa'ul fa'il. Tarfa'ul fa'il. Kana ziyadah atau zaidah tidak beramal. Ada tiga tu. Kenapa dia sebut tam? Kenapa sebut naqis? Tam ini kerana dia sempurna.
dengan rafa'nya. Ada sempurna dengan rafa'. Maksudnya derajat tak perlu lagi kepada nasab. Sedangkan kerana naqis ni disebutkan ziyadah kerana dia itu disebutkan naqis kurang kerana dia itu mesti dia itu tidak cukup dengan rafa'. Dia itu mesti berhajat juga, perlu juga kepada yang nasab, iaitu khabar bagi kana. Ini kalau kita baca dalam kitab-kitab yang lebih tinggi, dia kata apa? Kana naqis ni ma yaktafi birraf'i, kan? Dia yang dah cukup dengan rafa'. Ma yaktafi birraf'i. Yang dah cukup dengan rafa' maksudnya dia cukup menjadi fa'il. Seperti dalam Quran. Subhanallazi hina tumsuna wa hina tusbihun. Ayat tu hina tumsuna wa hina tusbihun. Hina tumsuna hina tusbihun. Jadi tumsuna itu ialah min akhawatikana, min akhawatikana iaitu amsa, kan? Tumsuna itu amsa, fi'il madhi pada amsa, fi'il mudhari' pada amsa, dan dia itu tidak perlu kepada khabar. Tumsuna tak perlu kepada khabar. Hina tumsuna wa hina tusbihun, kan dalam Quran kan, hina tumsuna wa hina tusbihun. Jadi dia tak perlu pun kepada khabar. Maka dia hanya perlu kepada apa? Fa'il sahaja. Tumsuna perlu kepada fa'il sahaja. Maka dalam ayat tu ialah kana wa akhawatiha yang yaktafi birraf'i, yang dia cukup dengan rafa', itulah kana wa akhawatuha yang tam. Yang tam lah. Jadi makna naqis ni bukan maksud dia itu tidak ada isim fa'il, tidak ada, tak. Kerana tam dan naqis ni kedua-duanya itu ada mutasarrif. Nanti dibahagikan kepada ada yang mutasarrif, ada yang ghairu mutasarrif. Kan? Ada yang kalau yang mutasarrif ni yang bertasrif. Kerana dia yakunu, masdar dia kaunan, isim fa'il dia kainun, isim maf'ul dia makunun, kan? Dengan amal kun, fi'il nahi la takun. Isim alat, isim zaman makanun, makanun. Isim zaman, isim makan, makanun, makanun. Jadi itu dia mutasarrif. Jadi kana ini mutasarrif. Jadi kana wa akhwatuha ada yang mutasarrif, ada yang ghairu mutasarrif. Kemudian nanti dibahagi lagi, ada yang mutasarrif itu ada yang mutasarrif taman, ada yang mutasarrif ghairu tam. Maksudnya mutasarrif kamilan. Mutasarrif kamilan, ada yang mutasarrif ghairu kamil. Mutasarrif kamil ni maksudnya semua ada. Pada fi'il madhi, tasrif usul tu dia ada semua. Kan, tasrif usul tu ada semua lah. Tasrif istilahi ataupun tasrif usul tu ada semua. Itu dia panggil mutasarrif yang kamil lah, yang sempurna. Semua cukup. Ada yang mutasarrif tu ghairu kamil. Ghairu kamil ni mungkin fi'il madhi, fi'il mudhari' ada, masdar ada. Tapi ada yang tak ada, isim fa'il tak ada contoh. Isim maf'ul tak ada contoh. Jadi dia hanya ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amal je contoh lah. Yang lain dia tak ada. Jadi itu dia panggil mutasarrif juga. Tetapi mutasarrif ghairu kamil. Yang tak sempurna. Yang kedua jami'. Jami' ni yang tak bertasrif. Jadi kana wa akhwatuha ni ada yang jami'. Fi'il jami'. Jami' ni yang tidak bertasrif. Yang tak bertasrif tu apa? Di sisi jumhur ulama nahwu laisa. Kan tak silapnya laisa. Di sisi jumhur ulama nahwu laisa.
Jadi laisa ni dia apa? Tak bertasrih dia. Mana fi'il mudhari' laisa? Tak ada. Fi'il madhi masdar dia tak ada. Isim fa'il pun jadi kalau kita nak bahas panjang lagi di kitab-kitab yang lebih panjang lebar lah. Okey, tapi sekadar kita nak ambil untuk permulaan syarah, kita nak syarah kepada Al-Ajrumiyah ni cukuplah di sini. Kita tahu dulu, mesti kena tahu dulu kana ni apa hukum dia. Kemudian ada berapa akhawat kana, saudara-saudaranya ada berapa, cukuplah. Ataupun kita syarahkan juga ada 3 je kana ni, kana tam, ziyadah dan juga naqis. Yang selebihnya itu syarahan-syarahan yang kita sebut tadi tu, itu dia ada di kitab-kitab yang mutawwalat, kitab-kitab yang lebih tinggi, yang lebih panjang lebar pembahasannya. Mungkin yang untuk mutawassit ataupun untuk yang muntahi ataupun untuk yang ali kan. Sebab setengah ulama, setengah guru ni dia tak bagi sebut muntahi. Di level tu dia bahagi. Di antaranya Syekh Muhammad Salim Abu Asi. Di antaranya Syekh Muhammad Salim Abu Asi ni dia salah seorang ulama di Al-Azhar. Dia kata aku tak nak sebut sebagai level muntahi. Aku tak nak sebut sebagai level muntahi, tapi dia nak sebut level muta'ali ataupun ali. Level ali. Jadi ada mubtadi, level beginners. Beginner ni permulaan seperti mata Al-Ajrumiyah. Kalau dalam ilmu nahwu, beginners. Untuk permulaan lah, mubtadi. Untuk yang kedua apa? Mutawassit. Mutawassit ni bahasa Inggeris dia apa? Intermediate. 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 Okey, kalau dalam nahwu ni mungkin contoh seperti mutammimah, mutammimah, kawakib ad-durriyah ataupun qatrun nada, dan kitab-kitab yang seumpama dengannya lah. Okey, dan yang tingkat yang tinggi sikit lagi ali, alfiyah dan juga syarah-syarah kepada alfiyah. Okey, dan juga sampailah kitab-kitab yang lebih tinggi. Okey, dia tak nak sebut sebagai tingkatan itu tingkatan yang sebagai tingkatan ali. Kenapa? Cuba jawab tengok. Sebab kalau muntahi bermakna macam peringkat akhir-akhir habis. Tapi ilmu nahwu tu kan dia terlalu banyak kitab-kitabnya. Jadi dia sebab tu dipanggil yang kitab ali, kitab tinggi saja. Kalau muntahi ni macam habis peringkat terakhir. Habis. Lebih kurang macam tu Ustaz. Saya rasa. Betul lah tu jawapan dia, betul. Jadi sebab apa dia tak nak kata ali? Jadi betul lah seperti jawapan tadi. Sebab bila kenapa dia tak nak sebut muntahi? Sebab muntahi ni pengakhiran. Pengakhiran ni sebenarnya dalam tiap ilmu tak ada pun muntahi tu. Semua ilmu dia akan ada juga benda yang kita perlu belajar lagi. Ilmu nahwu contohnya, mesti ada benda yang kita tak tahu lagi. Walaupun kita dah belajar sampai tingkatan kitab-kitab yang besar pun, tapi nanti mesti ada lagi. Dan ilmu tu akan bertambah, berkembang. Jadi sebenarnya dia tak ada istilah muntahi. Dia yang ada istilah muta'ali ataupun ali, tingkatan yang tinggi. Tapi muntahi ni tak ada. Sebab tak ada penghujung sebenarnya bagi tiap-tiap ilmu ni. Sebab ilmu ni akan berkembang dengan peredaran masa dan juga zaman. Walaupun kita kata ilmu nahwu ni ilmu yang sudah stop, kan? Dia stop dah. Tapi tidak, tetap ada lagi kan. Apalagi ilmu-ilmu yang tidak stop. Maksudnya ilmu yang tidak terhenti. Sentiasa akan berkembang seperti ilmu fiqh.
ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni kan dia akan berkembang. Seiring dengan zaman dia akan berkembang lah. Ada saja masail-masail yang baru. Ada saja persoalan dan permasalahan yang baru yang perlu diselesaikan mengikut kehendak zaman. Maka memang tak ada lah muntahinya tu. Hujung bagi ilmu tu tak ada lah. Selagi mana dunia belum kiamat, ilmu tu akan berkembang. Ilmu juga lah. Khususnya yang terlalu banyak berkembang itu ialah ilmu fiqh lah. Dia sini dia tak nak sebut sebagai tingkatan yang muntahi, tapi dia sebut sebagai tingkatan yang ali, tingkatan yang tinggi. Okey. Ni kembali ke sini kana wa akhwatuha li kana Allahu ghafurur rahimah. Yang kedua contoh amsa Zaidun ghaniyan. Contoh dia amsa Zaidun ghaniyan. Okey, di dalam tengok sikit dia ada sebut wa sumiyat hadhihi al-af'al naqisah. Kenapa dia sebut fi'il ini, fi'il kana ni, kana wa akhwatuha ni dia sebut sebagai kana naqis yang kurang, li'annaha la taktafil bil marfu', kerana dia itu tidak mencukupi dengan rafa', bal la yatimu ma'naha illa bil mansub, bahkan akan tetapi tidak sempurnalah maknanya melainkan dengan nasab. Ini yang kita sebut tadi, yang Ustaz sebut tadi. Kenapa dia dipanggil tam, kenapa dia disebut naqis? Bukan kerana dia itu tak semua fi'il itu mutasarrif, bukan. Tak semua fi'il itu ada, bukan. Makna naqis ini dia tidak mencukup dengan rafa' saja. Makna kata dia mesti juga dengan nasab, iaitu merafa' isim menasabkan khabar. Jadi dia tak cukup dengan satu saja, iaitu rafa', bahkan dia perlu juga kepada mansub, perlu kepada khabarnya juga. Maka sebab itulah dia dianggap naqis, kurang lah. Tapi kalau tam, ma taktafi bil marfu', li'annaha taktafi bil marfu'. Itu kalau tam, dia sudah mencukupi, sudah cukup dengan marfu', yakni fa'il. Yakni yang dikatakan marfu' itu ialah fa'il lah. Hina tusbihuna hina tumsun subhanallahi hina, ayat tu. Surah apa Al-Isra' kalau tak silap. Subhanallahi hina tusbihun. Itu yang sudah cukup dengan rafa'. Nak kata dia tak perlu lagi kepada khabar. Dia hanya cukup kepada fa'il sahaja. Jadi untuk fi'il tam, untuk kana yang tam, kita sebut dia sebagai fa'il. Kita tak i'rab dia sebagai isim. Kerana dia itu pada hakikatnya dia ialah fa'il lah. Fa'il. Okey. Jadi dia kata ini sumiyat hadhil af'al naqisatan. Sumiyat hadhil af'al naqisatan li'annaha la taktafi bil marfu' bal yatimu ma'naha illa bil mansub. Yang kedua wa amsa. Ini akhwat yang kedua. Akhwat kana yang kedua amsa. Contoh dia amsa Zaidun ghaniyan. Amsa ni maknanya berpetang. Amsa Zaidun berpetang-petanglah Zaid. Berpetanglah Zaid ghaniyan, kaya. Jadi Zaidun itu isim amsa, ghaniyan itu khabar amsa. Kemudian asbaha. Asbaha Zaidun. Asbaha Zaidun apa? Asbahal bardu syadidan. Asbaha maknanya berpagi-pagi, berpagian.
Kalau amsa berpetangan. Berpetang-petang. Dalam kita baca dalam surat amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah. Amsayna berpetang-petanglah kami. Kalau dibaca lepas asar, kalau dibaca lepas subuh, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah. Asbahna, berpagi-pagianlah kami. Jadi asbahal bardu syadidan, berpagianlah oleh bardu embun, syadidan bukan bardu sejuk, syadidan yang bersangatan. Syadidan ni kuatlah. Pagilah oleh sejuk, syadidan syadidan khabar. Adha ni apa? Adha al-faqihu war'an. Jadilah faqih itu pada waktu duha, wara'. Adha al-faqihu war'an. Berwaktu duha lah oleh seorang yang faqih. Faqih ni orang yang ahli di dalam fiqh lah. Dia sebut faqih. War'an, wara'. Ini wara' ni apa? Wara' ni menjaga diri. Wara' ni menjaga diri daripada melakukan perkara walaupun benda itu syubhat. Dan juga melakukan perkara yang tidak cantik dipandang. Walaupun benda itu tak haram. Patah lagi haram kan? Itu wara'. Wara' ni menjaga diri daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah. Perkara yang makruh. Perkara yang dilarang. Walaupun makruh dan dilarang itu tidak sampai kepada hukum haram. Apalagi kalau sampai pada hukum haram. Jadi wara' ini satu sifat yang mesti ada pada penuntut ilmu. Khususnya kepada para penuntut ilmu agama. Dia wara' ni kena ada. Ini viral pula. Seorang ustaz menyanyi. Menyanyi dengan apa? Dengan selawat. Selawat menyanyi dengan perempuan yang ajnabiyah. Menyanyi apa? Campur dengan selawat. Selawat tu dia buat menyanyi, buat lagu nyanyi. Lagu apa dah? Cindai apa lah. Lagu cindai ke apa? Tak tahu. Itu yang kita kata wara' tu. Walaupun kita kata haram ke? Kita nak menjatuhkan hukum haram tu taswir dulu. Kan? Al-hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwurih. Menghukumkan sesuatu tu mesti kita menggambarkan dulu. Mesti kita tasawwur, kita gambarkan dulu. Secara apa? Tergesa-gesa tak boleh. Haram kata tu kita kena tasawwur. Natijah daripada qadiyah yang kita susun tadi, tasdiknya itu benar dengan apa? Kehendak syarak, kehendak ilmu, kehendak fiqh, kehendak syariat dan seumpamanya. Okay? Tetapi kalaupun itu tidak haram, waraknya itu di sana tidak ada. Itu yang kita tak ada warak tu. Tak warak dah lah. Makan sebahagian orang mengaji agama ni kalau tak pakai saja pun dah dianggap tidak warak. Tak ada kopiah, pergi sembahyang, pergi masjid, kopiah tak pakai. Dia anggap warak lah. Kan? Warak hilang dah. Kan? Ini uruf lah. Warak atau warak ni sebenarnya dia ikut kepada uruf juga. Ikut kepada masyarakat. Ikut kepada adat-adat. Kan? Kalau kopiah ini, songkok, kopiah, lebay dan seumpamanya. Dalam masyarakat kita Melayu ni dia menjadi satu uruf, kebiasaan, adat bagi orang yang mengaji agama. Jadi kalau orang mengaji agama, kepala dogoi. Istilah kepala dogoi tu apa?
kepala yang tidak ada penutupnya, kopiah ke, sorban ke dan semuanya, itu dianggap macam tidak ada, orang kata apa, tidak ada siqah, tidak ada warak, tidak ada siqah, tidak ada petanda kata dia itu belajar agama. Kan? Bukanlah suruh pakai kopiah 24 jam. Kan? Dia kami bola pun nak pakai kopiah. Tengok tempat lah. Ni pergi masjid pun tak pakai kopiah. Itu masalahnya. Ini uruf kita lah, kita kata. Uruf di Malaysia, tempat kita ni. Walaupun kalau uruf di tempat yang lain, itu tidak ada masalah lah. Dan nak cerita di Arab, di Mesir, di mana itu biasa. Kan? Kopiah dan sebagainya itu bukan menjadi adat dia orang pun. Okey, itu adha. Kemudian lagi apa? Adha, kemudian zalla. Ya Zaidun menjadi zalla Zaidun sha'iman. Bata, kemudian bata Zaidun sahiran, kemudian sara syi'ru rakhisan. Zalla bata sara ni dia lebih kurang je maknanya. Dia maknanya jadi. Makna dia lebih kurang je, makna jadi. Kemudian laisa Zaidun qa'iman. Laisa ni makna tidaklah Zaid itu yang berdiri. Laisa Zaidun qa'iman. Kemudian wa mazala ni makna sentiasa. Mazala Zaidun aliman. Sentiasalah Zaid itu alim. Mazala Zaidun aliman. Sentiasalah Zaid itu aliman, yang alim. Kemudian wa mazala wa ma infaka. Wa ma infaka nahu ma infaka amrun jalisan. Ma infaka ni pun maknanya lebih kurang je. Sentiasa juga. Ma fati'a, ma bariha, ma dama pun lebih kurang je maknanya sentiasa. Ma bariha Muhammadun kariman. Sentiasalah Muhammad itu kariman mulia. Ma dama contoh dia apa? Ma dama Zaidun mutaraddidan ilaik. Sentiasalah Zaid itu mutaraddidan ilaika, berpergian, berbolak-balik ilaika kepada kamu. Wa ma tasarrafa minha, dan barang yang bertasrif ia minha daripadanya, yakni anna ma tasarrafa min hadhil af'al ya'malu amala yang berubah. Sebenarnya makna berubah. Fi'il yang diubah ini ya. Amala next. Ya'malu amala madhiha. Dia beramal dengan amal madinya. Min kaunihi yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Nahu kana yakunu kun asbaha yusbihu asbih. Ini yang dikatakan mutasarrif. Jadi seperti mana kana, yakunu pun mudhari'nya sama. Kun fi'il amalnya pun sama. Asbaha yusbihu asbih pun sama juga. Termasuklah isim fi'il, isim maf'ul dan seumpamanya. Dia beramal seperti mana amal kana, amal Madinah. Dia beramal seperti mana amal Madinah.
Taqulu kana Zaidun qa'iman wa laysa Amrun syakhisan. Kamu berkata kana Zaidun qa'iman, adalah Zaid itu berdiri, laisa Amrun syakhisan. Tidaklah seseorang itu, Amrun itu ialah seseorang. Wa ma asbaha zalika, wa ma asbaha zalika, dan perkara-perkara yang menyerupai demikian itu. Okey, itu settle tentang kana wa akhawatuha. Wa amma inna wa akhawatuha, dan adapun inna wa akhawatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Sesungguhnya dia menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Wa ya inna wa anna, yaitu inna dan juga anna, lakinna laita ka anna laita la'alla, inna anna lakinna, inna anna ka anna lakinna laita la'alla. Yang pertama inna. Inna wa akhwatuha ni dia menasabkan isim merafa' khabar. Yang pertama inna ini li taukid. Inna ini li taukid. Contohnya apa? Taqulu inna bin dan nasab. Nah, itu rotokib dan juga nasab. Atas lagi. Tengok syarah dah. Inna itu kalau taukid dan nasab, tansibul isma, tarfa'ul khabar, wa zaidan ismuha, mansub bil fathah wa qa'im khabaruha. Kemudian qa'imun itu dia marfu' dengan dhammah zahirah. Wa taqulu fi amali inna al-maftuha balaghani anna Zaidan muntaliqun. Ini apa beza inna dan anna di sini dia nak sebut? Beza inna dan anna. Inna dan anna kedua-duanya taukid. Cuma anna ini lebihnya lagi dia ialah huruf masdar. Anna ni boleh jadi masdar. Kalau inna tak boleh. Taqulu fi amali inna mafutha balaghani anna Zaidan muntaliqun. Wa arabuhu balagha fi'il madi, balagha fi'il madi nun wiqayah ya maf'ul bi mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Wa anna harfu tawkid wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Wa Zaidan ismaha, wa Zaidan ismuha mansub bil fathah zahirah. Wa muntaliqun khabaruha marfu' bi dhammah zahirah. Wa anna ma dakhala alaihi fi ta'wil masdar. Tengok dia tulis wa anna dan anna dakhalat alaihi fi ta'wil masdar, yang masuk ke atasnya pada ta'wil masdar fa'ilun. Masuk ke atasnya fa'ilun oleh fa'il. Dia menjadi fa'il, dia itu menjadi fa'il. Fa'ilun balagha, dia menjadi fa'il pada balagha. Takdir dia apa? Balaghani intilaqu Zaidin. Balaghani intilaqu Zaidin. Boleh faham tu? Beza inna dan anna. Itu masdar, huruf masdar. Jadi masdar dia boleh jadi masdar muawwad. Ta'wil di fa'il. Itu yang tadi. Tapi kalau inna dia tak boleh jadi masdar, dia tak boleh ditakwilkan menjadi masdar muawwal. Tak boleh. Tak boleh ditakwil menjadi masdar. Sebab tu inna ni dia duduk di depan. Dia taukid je inna. Tapi kalau anna bahawa sesungguhnya. Kalau inna sesungguhnya. Kalau kita terjemah yang Melayu, inna sesungguhnya.
Kalau anna bahawa sungguhnya, bahawa sesungguhnya atau bahawasanya. Jadi dia duduk di tengah. Inna ni duduk di tengah dan dia itu boleh ditakwilkan menjadi masdar. Dia mentakwilkan menjadi masdar. Okay, inna wa anna ka'anna. Kemudian ka'anna. Ka'anna ni apa? Ka'anna ni harfu tashbih wa nasbin. Dia huruf tashbih dan nasab. Tansibul isma tarfa'ul khabar. Menasab isim merfa'ul khabar. Ka'anna ni li tashbih. Perumpamaan. Ka'anna Zaidan Asadun. Seolah-olah. Ka'anna ni seolah-olah Zaid itu singa. Ka'anna Zaidan Asadun. Seolah-olah Zaid itu singa. Ka'anna li tashbih. Perumpamaan. Kemudian laita. Laita. Wa taqulu fi amali laita. Kemudian next. Laita syababa. Laita amran syakhisun. Laita ni untuk apa? Laita litamanni. Laita ni untuk tamanni. Lakin tadi untuk istidrak. Ka'anna untuk tashbih. Lakin kita tak sebut dia kan. Lakin untuk istidrak. Istidrak ni apa? Ka'anna tashbih. Perumpamaan. Laita untuk tamanni. Tamanni ni cita-cita yang mustahil secara adatnya. Taraji pula cita-cita yang boleh. Tawakkuk ni boleh jadilah. Taraji wa tawakkuk. Taraji ni cita-cita yang boleh dicapai. Tamanni cita-cita yang mustahil. Contoh kita laita amran syakhisun. Laita amran syakhisun. Laita harfu tamanni wa nasbin yansibul isma yarfa'ul khabar. Isma mansub bi fathah zahirah syakhisun khabar marfu' bil dhammah. Dalam contoh ini dia kata laita syababa ya'udu yawman. Moga-moga apa? Moga-moga muda itu kembali. Ya, mustahil lah. Itu yang kata laita yang mustahil adi. Harapan yang mustahil adi. Adat-adatnya tidak akan kembali lagi muda tersebut. Dah tua macam mana nak kembali muda pada adat? Tak ada. Tak boleh. Mustahil pada adat. Tetapi tidak mustahil pada hukum akal. Mustahil adi tapi tak semestinya mustahil akli. Itu yang kita kena faham. Kalau orang tak belajar hukum akal, hukum adat, itu yang jadi masalah. Dia akan mustahilkan semua je. Sedangkan fil akli, secara aklinya, secara hukum akalnya mustahil ataupun tidak mustahil. Kerana benda tu boleh tak Allah Ta'ala nak buat? Boleh. Itu harus akli. Jaiz akli. Harus pada hukum akal. Harus. Boleh Tuhan nak buat. Itu yang dikatakan laita ini ialah mustahil adi. Perkara yang mustahil pada adat. Pada hukum aklinya, pada hukum akalnya tidak. Apa pada hukum akal? Jaizun aqliyun. Jaizul aqli. Harus pada akal. Harus bagi hukum akal. Kemudian la'alla ini taraji. Taraji ni cita-cita yang boleh. Yang boleh. Cita-cita ataupun harapan yang berkemungkinan. Taraji. Contoh dia bagi sini apa? Dia sebut. Di atas lagi. Yang tadi. Dia ada sebut. Makna
Wahwa walaita litamani. Wahwa talabu ma la tama'a fihi au ma fihi usrun. Dia kata wahwa tamani itu ialah talabu ma, menuntutkan sesuatu la tama'a fihi, yang tidak ada tamak padanya, au ma fihi usrun, ataupun perkara yang padanya itu ada kesukaran. Yang tidak ada tamak ni maksudnya yang tak boleh lah. Yang orang tak minta benda tu. Yang orang tak suka pun benda tu. Sebab tahu benda itu tidak payah. Ma fihi usrun. Sesuatu yang payah. Sesuatu yang kita kata payah lah. Mudah. Nak jadi mudah. Macam mana? Payah tak? Payah lah. Usrun, sukar. La'alla pula taraji. Taraji ni cita-cita yang boleh lah kita kata. Di sini dia sebut apa? Fataraji talabul amril mahbubi. Taraji ialah menuntut perkara yang disukai. Talabul amril mahbub, perkara, menuntut perkara, sesuatu perkara yang disukai. Next. Lahu la'allal habiba qadimun. Moga-moga kekasih itu datang. La'allal habiba qadimun. Harap kekasih datang. Itu dia panggil taraji lah, perkara yang boleh. Yang mahbub pula. Kena tambah sikit. Taraji ni perkara yang boleh, yang mudah, yang boleh, yang tak mustahil, dan mahbub, yang disukai. Ada berita yang gembira lah. Berita yang menggembira seorang. Itu dia panggil taraji. Tawakkuk pula ialah al-isfaq, ay al-khawf minal makruh. Tawakkuk ni maknanya takut daripada perkara yang dibenci. Seperti benda yang buruk, seperti kata la'alla zaidan halikun. Zaid itu musnah, Zaid itu binasa. Itu dia panggil apa tu? La'alla di situ ialah tawakkuk khauf minal makruh. Takut daripada kebencian. Benda yang tidak disukai. Benda yang tidak disukai. La'alla zaidun halik. Benda yang tak elok lah kita kata. Itu beza kalau orang tanya apa beza tawakkuk. Dan tawakkuk ni dalam matan ni kan. Dalam matan dia katakan li tawakku'i wa taraji wa tawakku'i. La'alla ni taraji wa tawakku'i. Di sini memang ada khilaf juga kan, tawakkuk kalau dalam disebut al-qaum. Ada yang kata tawakkuk ni kepastian, ada juga satu kepastian kan. Tawakkuk ni makna pasti, yang pasti jadikan, seperti dalam ayat puasa kan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'alla itu apa? Takkanlah la'alla ini tawakkuk, taklah. Takkan takut menjadi orang bertakwa ataupun bertakwa itu bukanlah perkara yang baik. Ta'alakum, moga-moga kamu menjadi bertakwa itu. Itu yang kata la'alla di situ. Ada yang kata tawakkuk. Tawakkuk ni ada yang bagi makna pasti, kepastian. Kita di sini ada apa? Fihi khilaf. Maknanya ada tafsir lah. Ada yang kata tawakkuk ni perkara yang buruk, ada yang kata tawakkuk ini perkara yang mesti jadi. Kan, bila mana orang itu puasa mesti dia itu bertakwa. La'allakum di situ maknanya kata pasti kamu menjadi orang yang bertakwa. Habis tentang inna dan inna. Jangan di situ dulu. Allah Subhanahu wa taala ada. Saya ada soalan. Nanti kita ada zanna apa sebenarnya? Ustaz, apa beza kalau kita cakap sami'tu dengan kuntu asma'u? Kerana sami'tu dia masuk kepada zanna wa aqwal. Kalau kuntu asma'u,
Itu yang masuk pada kana wa akhwatuha. Result sami'tu apa? Saya mendengar apa? Mesti letak dua maf'ul. Jadi di sini kan sami'tu an-nabiyya yaqulu. Sami'tu an-nabiyya yaqulu. Itu ada dua maf'ul. Maf'ul yang pertama an-nabiyya, maf'ul yang kedua yaqulu, jumlah tersebut. Jumlah itu jadi maf'ul. Tapi di sini ada khilaf, dia katakan wal jumlah fi mahall nasb maf'ul wal raji' anna sami'a fiha fi nahwi hadzal misal tata'adda li maf'ulin wahidin. Nah, ini muta'addi satu maf'ul. Bila dia muta'addi satu maf'ul, jumlah itu yaqulu itu jadi hal. Wal jumlatul lati ba'da Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jumlah jadi hal. Jadi sami'tu, apa beza sami'tu dan asma'? Kalau sami'tu dia masuk kepada zanna. Kalau kuntu asma'u dia masuk kepada wa akhwatu. Faham Ustaz? Okay, esoklah kita bicara tentang zanna wa akhwatuha. Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.